Assalamualaikum dan hai. Hari ini kami akan membentangkan tajuk The Application of Diffusion. Nama saya Normasti binti Amriah, 14 DKA 20F 2001. Nur Insyirah binti Ahmad Fuad, 14 DKA 20F 2013. Raja Nur Alia Syamimi binti Raja Jamaluddin, 14 DKA 20F 2014. Siti Aisyah binti Islam, 14 DKA 20F 2017. Dan Nur Eliana binti Abdullah, 14 DKA 20F 2028. Topik 2. Aplikasi dalam perbezaan. Definisi perbezaan adalah proses mencari kadar perubahan suatu kuantiti terhadap sesuatu kuantiti yang lain. Perbezaan dikenali sebagai differential adalah pengukuran bagaimana sebuah fungsi perubahan sebagai perubahan daripada inputnya. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Insyirah. Terima kasih Mas Ni. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh soalan aplikasi dalam pembezaan. Contohnya ialah, untuk persamaan di bawah, tentukan titik pegun sama ada titik maksimum, minimum atau infleksi. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 12. Untuk mencari nilai X, kita boleh menggunakan kalkulator. Caranya, kita perlu tekan EQN. A tu kita masukkan nilai 3, B masukkan negatif 12, C sama dengan kosong. So, kita dapat nilai X1 dia 4, X2 dia kosong. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Raja Nur Alia. Baiklah, saya akan teruskan dengan langkah seterusnya. Kita perlu menyenaraikan stationary point yang telah kita dapat tadi, iaitu 4,-20 dan 0,12. Selepas itu, kita perlu tulis persamaan iaitu D kuasa 2 Y per DX kuasa 2. Di situ, kita perlu membuat pembezaan pada soalan yang kita dapat. Cara penulisannya ialah dy per dx dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 12x. Setelah kita membuat pembezaan jawapan yang kita dapat, jawapan yang kita dapat ialah 6x tolak 12. Langkah seterusnya, untuk stationary point 4,-20, persamaannya ialah D kuasa 2 Y per DX kuasa 2 sama dengan 6x tolak 12. X tersebut perlu digantikan kepada 4. Cara penulisannya ialah 6 dalam kurungan 4 tolak 12 akan mendapat jawapan 12. 12 ialah lebih besar daripada kosong. Boleh dipanggil sebagai titik minimum. Seterusnya, untuk stationary point 0,12, persamaannya ialah D kuasa 2 Y per DX kuasa 2 sama dengan 6x tolak 12. X tersebut perlu digantikan kepada kosong dan cara penulisannya ialah 6 dalam kurungan kosong tolak 12 dan akan mendapat jawapan ialah negatif 12 lebih kecil daripada kosong, boleh dipanggil sebagai titik maksimum. Jadi, stationary point untuk 4,-20 ialah titik minimum, manakala 0,12 ialah sebagai titik maksimum. Pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Nur Masni. Kadar perubahan. Kadar yang menggambarkan bagaimana suatu kuantiti berubah berkaitan dengan kuantiti yang lain. Jika X ialah pun boleh ubah tidak bersandar dan Y ialah pun boleh bersandar, maka jika Y sama dengan X, maka dy per dx ialah kadar perubahan bagi Y terhadap X. Change rule. Kaedah peraturan rantan change rule yang digunakan untuk menyatakan kadar ubah dy per dt sama dengan dy per dx darab dx per dt. Seterusnya, saya serahkan kepada Aisyah. Terima kasih Nur Masni. Di sini, saya sertakan contoh soalan berkaitan kadar perubahan. Jejari bola rugby sfera mengembang pada kadar 0.08 cm per saat.
Cari kadar di mana isi padu bola itu bertambah apabila jejarinya ialah 1.4 cm. Berikan jawapan anda dalam bentuk pi. Mula-mula, kita perlu keluarkan maklumat yang diberi di dalam soalan. Maklumat yang diberi di dalam soalan ini ialah mengembang pada kadar 0.08 cm per saat ditulis sebagai dr per dt sama dengan 0.08 cm per saat. Seterusnya, jejarinya ialah 1.4 cm. Kita tulisnya sebagai r sama dengan 1.4 cm. Dan maklumat yang terakhir ialah isi padu sfera ialah V sama dengan pi per 3 pi r kuasa 3. Kita menggunakan nilai ini kerana soalan berkaitan bentuk sfera. Nilai V ini perlu dibezakan menjadi dV per dr. Untuk bezakan, kuasa perlu didarab dengan nombor di hadapan seperti 3 darab dengan 4 per 3, manakala pi dan r harus ditulis semula dan akhir sekali kuasa 3 itu perlu ditolak dengan 1 menjadi 2. Jadi, nilai dV per dr ialah 4 pi r kuasa 2. Di sini terdapat tips semasa keluarkan maklumat dari soalan. Yang pertama, jika soalan beri maklumat tentang jejari, kita perlu tulis sebagai dr, iaitu r itu mewakili kepada radius atau jejari. Yang kedua, jika soalan beri maklumat tentang isi padu, kita tulisnya sebagai dV, iaitu V mewakili kepada volume atau isi padu. Yang ketiga, jika soalan beri maklumat tentang luas, maka kita tulisnya sebagai dA, iaitu A itu mewakili kepada area atau luas. Dan yang keempat, jika soalan beri maklumat berkaitan masa, kita perlu tulisnya sebagai dt, iaitu T itu mewakili kepada time atau masa. Untuk meneruskan pengiraan ini, saya serahkan kepada Nur Eliana. Baiklah, terima kasih Siti Aisyah atas penerangan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang soalan yang diberikan. Okey, dalam soalan, dia dah diberi R ialah 1.4 cm. Maka, kita akan gunakan untuk mencari isi padu iaitu dV bahagikan dengan dr sama dengan isi padu kita 4 pi r kuasa 2. Kenapa kita guna 4 pi r kuasa 2? Kerana kita telah membuat pembezaan di mana 4 per 3 pi r kuasa 3, kita buat pembezaan, kita akan dapat 4 pi r kuasa 2. Okey, R kita ialah 1.4. Jadi kita masukkan 4 pi R kita 1.4 kuasa 2. Maka hasil jumlah yang kita dapat ialah 7.84 pi. Baiklah, seterusnya berikut merupakan formula chain rule. Formula chain rule di mana dV bahagi dengan dt sama dengan dV bahagi dr kali dr bahagi dt. Okey, untuk mencari isi padu, kita akan gunakan isi padu bahagi dengan masa di mana dV bahagi dengan dt. Okey, dV kita dah dapat isi padu kita 7.84 pi. Kalikan dengan masa yang dikeluarkan dari soalan ialah 0.08 cm kuasa 3 per saat. Jadi kita akan dapat hasil jumlah dia ialah 0.672 pi cm kuasa 3 per saat. Baiklah, akhir sekali dalam topik ni kita dapat mengetahui lebih lanjut mengenai teknik pembezaan. Di samping itu juga, kita juga dapat mengetahui penggunaan pembezaan dalam mengira kadar perubahan. Sebagai tambahan, kita juga dapat menyelesaikan masalah maksimum dan juga minimum.